Assalamualaikum dan selamat kembali ke Sembang and Gear. Minggu ni kita nak cerita sikit pasal kereta second hand. Bila sebut kereta second hand ni, setengah orang dia tak berani langsung nak pergi jejak kaki pun dekat lot kereta second hand sebab takut kena tipu, sebab tak tahu apa-apa pasal kereta, tak tahu macam mana nak tengok. Okey, hari ni kita nak bagi tips simple aja macam mana kita nak pergi tengok kereta second hand ni. Pasal kereta second hand ni, pasaran kereta terpakai ni sebenarnya dia membuka pilihan kita. Pada harga 50 hingga 80 ribu, kalau biasa kita nak beli apa kita boleh dapat? Mungkin setakat Vios, Honda City lah paling canggih pun. Tapi kalau pergi masuk ke second hand punya market, boleh dapat Mazda CX-3, CX-5, Mazda 3, boleh dapat segala jenis pickup, Hilux lah, Ford Ranger, semua boleh dapat. Kalau rajin lagi dan berani lagi, mungkin BMW 3 Series pun boleh dapat, kan? Dan lagi satu, bila di pasaran second hand, kita dah tak menanggung susut nilai. Orang yang pertama beli kereta tu, dia dah tanggung kebanyakan susut nilai. Sebab kereta ni susut nilai paling besar berlaku dalam masa setahun, 2 tahun pertama. Jadi hari ni kita nak sembang pasal kereta. Bukan kita tak nak cerita beli kereta second hand yang tahun berapa, 70-an ke, tak ada. Ini kita nak cerita kereta yang berumur 5 tahun ke bawah. Okey? Jangan risau, 5 tahun ke bawah, kalau setakat dalam 100 ribu tu boleh dapat mungkin 3 Series memang garanti boleh dapat lah. Boleh dapat BMW X3 boleh dapat. Kalau sampai 150 ribu tu, saya tengok tu Range Rover Evoque pun boleh dapat. Tapi sebelum awak pergi berangan-angan nak bawa balik Range Rover Evoque tu, apakah perkara-perkara yang anda perlu lihat bila masuk ke lot second hand ni? Yang pertama sekali, sebelum anda masuk ke lot second hand, pergilah lawat semua laman-laman sesawang yang menjual kereta untuk melihat harga-harga kereta di situ. Jadi harga-harga kereta di laman sesawang ni, dia bukanlah harga jualan, ialah harga tawaran. Harga tawaran ni, ini yang menjadi masalah kalau anda tak pernah langsung membeli kereta second hand. Kita akan tengok harga tu dan kita tak faham berapa harga jualan sebenarnya. Jadi kita kena bagi ruang lah untuk setiap harga jualan tu, setiap harga tawaran tu, kita mungkin ada ruang 15 hingga 20% untuk kita menawarnya. Itu terpulang kepada awak lah. Kalau awak jenis cekak tawar-menawar, sampai si penjual tu penyampah tapi terpaksa jual juga kat awak, mungkin boleh dapat sampai 20%. Kalau tidak, 5 hingga 10% tu memang selalunya boleh dapat lah. So kalau kita tu harga tawaran dia 180 ribu, awak try tolak 20 ribu dari situ, kan, 160 ribu. Itu lebih kurang dalam 10%. Macam itulah lebih kurangnya. Bila dah sampai dah berkenan kat dah kereta, kan, dah tahu dah apa dalam kolotak, dan nak pergi melawat pula, sama ada awak tengok daripada dalam talian, nak pergi tengok pada penjual persendirian ke, ataupun di lot, macam mana cara nak tengok kereta ni. Bila anda sampai dan anda tengok kereta tu, dan kereta tu sudah modified maksimum, cak lekbot, belah, tinggalkan aja, jangan beli. Kereta yang dah modify ni selalunya ada masalah macam-macam, sama ada masalah tu akibat modifikasi tersebut, ataupun modifikasi tersebut ialah untuk menyorok masalah-masalah lain. Bila anda sampai, anda tengok kereta tu macam basic baru lepas keluar showroom, macam pakcik mana pakai dia tak tahu apa nak bikin pun, itulah kereta yang anda nak beli. Sebab kereta-kereta yang memang basic, yang nampak standard ni ialah kereta-kereta yang tidak bermasalah dan si penjual pun tak merasakan perlu untuk dibikin ataupun dicantikkan untuk dijual. Okey, pertama sekali itu dia. Dan yang keduanya, buka engine bay. Bukan untuk belik masalah enjin, pasal kita tak reti pun sebenarnya. Kita tengok aja. Buka kereta tu, buka semua pintu, tengok keadaan kereta tu macam mana. Adakah ianya berjaga? Sebab kita nak tahu pemilik dulu tu dia pandai jaga kereta tak? Dia rajin tak nak jaga kereta dia? Kalau enjin bay berkerak, minyak meleleh semua, kan, itu memang tanda-tanda masalah besar lah. Bila tengok kat pintu semua kotor, berkerak, kan, bercala-cala kata-kata, orang tu memang dia lanyak kereta dia. Ini kereta ni kereta kerja ke ataupun kereta lanyak, kan? Bila kita tengok satu lagi, dekat pedal ni selalunya berbalut dengan getah. Bila pedal tu, getah dia tu, selalunya ada corak lah kat situ, kan, ada jalur-jalur ke apa ke. Kalau pedal tu cantik lagi macam baru getah tu, tengok mileage dia, nampak macam low mileage, pedal cantik, on. Tapi kalau tengok macam low mileage tapi pedal dah hancur, menipu, membohong namanya. Okay? Kalau pedal tu dah haus hilang nombor dia, jalur-jalur dia tu, pattern-pattern tu paling busuk lah, 150,000 km dah jalan. Kalau dah mula terkoyak, 200,000 ke atas dah. Jadi tengok pedal tu penting sebenarnya. Tengok steering tu licin berkilat tak? Steering licin berkilat ialah steering kereta high mileage. Sama dengan gear lever. Kalau gear lever tu dah berkilat, dah memang selalu kena pegang, kena gonyoh, jadi dia dah berkilat, kereta tu kereta high mileage. Tak kira lah odometer tu cakap berapa. Kalau dia dah berkilat, maksudnya kereta high mileage. Juga tengok kursi tempat duduk. Kalau kursi tempat duduk tu hanya
tempat driver je yang digunakan kan, ataupun hanya tempat driver dan tempat passenger kiri belakang saja digunakan, terutamanya kereta-kereta mewah lah. Itu maksudnya kereta tu probably kereta yang company punya, ada driver pakai. Kereta company ni memang paling bagus untuk dibeli kerana dia orang servis tak pernah miss. Segi kena tengok reti dan fahamkan. Boot kalau bersih itu satu petanda yang baik. Pasal selalunya kereta tu memang berjaga. Dan kereta tu bukannya kereta yang dilanyak oleh keluarga atau dilanyak oleh family, selalunya kereta company. Pasal dia driver bawa dan hanya untuk urusan-urusan rasmi, sejarang ada barang-barang, tak adalah nak buat balik rambutan ke, derian ke apa bagai, dah tak ada habuk-habuk. Ada barang-barang biasa-biasa punya, tapi dia tak ada macam lusuh sangat, lunyai sangat dia punya boot tu. Tengok macam tu. Okey, lagi satu, kita sebenarnya ada satu perkhidmatan yang kita boleh telefon untuk datang tolong tengokkan kereta yang kita nak beli tu. Sebenarnya dah ada 2-3 syarikat mungkin yang memperkenalkan perkhidmatan ni. Kita boleh telefon dia orang, ataupun kalau ada kenal kawan-kawan ke, mekanik ke yang boleh sanggup datang tolong tengokkan, bawa dia orang untuk tolong tengokkan kereta second hand. Tapi kalau anda tak kenal siapa-siapa mekanik ke, tak ada kawan yang pandai pasal kereta ke, telefon Puspakom. Kerana Puspakom boleh datang periksa kereta tu dengan awak sekali dan pastikan kereta tu memang sebenarnya dalam keadaan yang elok. Tapi sekarang sebenarnya kalau kita nak beli kereta, Puspakom akan buat basic check. Nak pastikan kereta tu dia punya basic dia lah. Contohnya nombor enjin dengan nombor chassis tu matching dan keadaan kereta tu secara armnya elok. Dan kita juga boleh ambil package-package yang lebih komprehensif untuk menyuruh Puspakom untuk memeriksa kereta tu dengan lebih komprehensif untuk memastikan semua keadaan kereta tu lebih elok lah. Satu lagi yang orang takut ialah kereta potong. Kereta potong ni ialah maksudnya bila kereta tu dah accident, dah teruk sangat, jadi dia akan cantumkan dua kereta jadi kereta Frankenstein. Kereta Frankenstein ni memang menjadi satu isu satu dunia ni, masalah dia. Kalau di UK sebagai contohnya, dulu kalau dia orang buat kereta yang sambung ni, dia boleh jual balik, tapi kena laporkan bahawa kereta itu telah disambungkan dan hantar untuk pemeriksaan. Dia akan nombor plate dia Q, questionable car. Tapi kat sini tak ada sistem tu, jadi kita tak tahu. Kadang-kadang bila kita beli kereta tu, orang dia just claim kereta tu elok, tapi sebenarnya kereta sambung. Jadi kereta sambung ni ialah satu masalah yang besar, dan seelok-eloknya kita panggillah Puspakom untuk datang periksa kereta tu supaya memastikan ini masalah-masalah besar ni tidak berlaku kepada kita lah. Jadi kita punya nasihat ni ialah secara am lah untuk mereka-mereka yang tak tahu apa-apa pasal kereta. Kalau awak jenis yang suka modify, saya faham lah, memang dia tengok kereta modify itulah yang dia paling nak beli kan. Pasal memang minat, tak apa, yang minat yang pandai tu ikut engkau lah. Engkau dah pandai, aku bukan cerita dengan engkau. Aku cerita kat orang-orang yang tak reti ni, yang hapah tak reti, tengok kereta automatic manual pun tak tahu beza macam mana, tak tahu yang ada 3 pedal tu ialah manual, 2 pedal, tak reti langsung, tak reti kan. Okey, korang pun dah menyampah dengan aku berceloteh panjang sangat. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami. Sekarang kita dah ada website juga, ngear.tv. Bila dah like, dah subscribe, tekan bell punya ikon tu supaya tiap-tiap kali ada video terbaru anda mendapat notifikasi. Dan juga kalau raja-raja pergilah jenguk kawan kita fantastico.net. Okey, datang lagi minggu depan untuk Sembang Ngear. Terima kasih.